Malam itu, aku dimasukkan ke hospital selepas mengalami kemalangan jalan raya. Kaki kiriku patah, dan tubuhku penuh dengan luka serta lebam. Rasa sakit yang menghantui seolah-olah menguasai seluruh tubuhku. Namun lebih daripada itu, suasana di dalam wad hospital yang sunyi membuatkan jiwaku tidak tenteram. Lampu-lampu neon yang suram di sepanjang lorong hospital menyala sama-sama, seolah-olah menambah kedinginan dan kesunyian di sekeliling. Aku ditempatkan di wad persendirian di hujung hospital, jauh daripada bilik pesakit lain. Kata jururawat yang menemaniku, wad ini lebih tenang, dan aku memerlukan rehat yang mencukupi. Namun, aku mula merasa aneh. Dari pertama kali aku sampai, aku dapat merasakan sesuatu yang tidak kena. Seperti ada mata yang sedang memerhatikanku, malam semakin larut. Udara malam yang dingin mula menusuk masuk melalui celah-celah tingkap yang sedikit terbuka. Aku terjaga dalam keadaan cemas. Mataku melilau sekeliling bilik, tetapi hanya kesunyian yang menjawab. Tiba-tiba, bunyi langkah perlahan-lahan kedengaran dari luar bilikku. Tok, tok, tok. Bunyi itu mendekat. Suara tapak kaki yang menyeret di lantai berjubin, seolah-olah ada seseorang yang datang menghampiriku. Aku memandang ke pintu, jantungku berdegup kencang. Langkah-langkah itu berhenti tepat di hadapan pintu. Beberapa saat kemudian, pintu bilik sedikit terbuka, berkeriut perlahan. Tiada siapa di luar. Degupan jantungku semakin laju. Adakah aku sedang bermimpi? Adakah kerana aku terlalu penat? Tiba-tiba, pintu terbuka lebih luas. Seorang wanita berpakaian seragam jururawat berdiri di luar pintu. Bajunya lusuh dan berlumuran darah. Rambutnya terurai dan basah, menutupi wajahnya. Aku terkedu. Wajahnya tidak kelihatan dengan jelas, hanya matanya yang menyala kemerahan di balik rambut kusutnya. Tangan kirinya menggenggam erat satu alat yang kelihatan seperti jarum suntik yang patah dan berkarat. Aku cuba untuk memanggil jururawat sebenar, namun mulutku seperti terkunci, tak mampu bersuara. Dia mula bergerak. Langkahnya perlahan tapi pasti. Semakin dia mendekat, semakin jelas kelihatan wajahnya yang hodoh dan pucat. Darah segar masih mengalir dari luka di pipinya. Jururawat itu merangkak dengan pergerakan yang menakutkan ke arah katilku. Tangannya yang berkuku panjang hitam dan tajam mencengkam lantai. Suara kuku itu menyeret di lantai membuatkan bulu romaku berdiri tegak. Saat tubuhnya mendekati kaki katil, aku terasa sesuatu yang amat sejuk menjalar di kakiku. Tiba-tiba, tangannya yang kurus dan berkuku panjang menggenggam erat pergelangan kakiku. Sentuhannya sejuk seperti ais, menusuk sampai ke tulang. Tangannya semakin mencengkam, dan aku merasakan kuku-kuku panjangnya mencalar kulit kakiku. Aku cuba menendang, namun tubuhku kaku, tak mampu bergerak. Nafasku semakin deras, mataku terbeliak, dan peluh membasahi seluruh tubuhku. Jururawat itu perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Wajahnya kini hanya beberapa inci dari wajahku. Bibirnya yang pecah berdarah melukis senyuman menyeramkan. Lidahnya yang panjang dan hitam menjulur keluar, menjilat darah dari jarinya. Matanya memandang tajam tepat ke dalam mataku. Bau busuk seperti bangkai yang sudah lama terbiar menusuk hidungku. Aku menjerit, tetapi tiada suara yang keluar. Hanya degupan jantungku yang berbunyi dalam diam. Dia merangkak ke atas katilku, kini tubuhnya melintasi kakiku. Setiap pergerakannya lambat dan menakutkan. Aku cuba menjerit sekali lagi, namun suara itu tetap tak mampu keluar. Aku seperti terkunci dalam mimpi ngeri yang tak berkesudahan. Dengan nafas yang semakin sukar, aku menutup mataku dan mula membaca segala doa yang aku ingat. Air mataku mengalir tanpa henti. Ketika aku membuka mata semula, jururawat itu sudah berada di sebelahku, berbisik dengan suara garau, "Jangan pergi. Aku masih di sini." Nafasnya terasa seperti angin sejuk yang menusuk kulitku. Saat itu, bunyi loceng kecemasan di bilik bersebelahan berbunyi kuat. Jururawat sebenar berlari masuk ke bilikku, dan tiba-tiba bayangan wanita itu hilang begitu sahaja.
Aku terkejut, nafas masih tercungap-cungap, tetapi wanita tadi sudah tiada. Jururawat yang datang itu bertanya, "Kenapa awak kelihatan begitu pucat?" Aku hanya mampu berkata, Dia cuba bawa aku." Tetapi tiada siapa yang memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Aku tak pernah melihat jururawat itu lagi. Namun malam-malamku di hospital terus dihantui dengan mimpi-mimpi ngeri tentangnya, wajahnya, dan sentuhan dinginnya yang seakan-akan tak mahu melepaskanku.